أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali pengajian kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع والغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, alhamdulillah saya bawa balik pada Turki, sepadan Turki Syria semalam, dan segala sumbangan tuan-tuan telah kami sampaikanlah di sekolah anak-anak pelarian di sempadan Turki dan Syria. Biasanya saya masuk ke dalam Syria, tapi kali ini tak berjaya sebab sempadan Turki ditutup selama 3 bulan untuk menghadapi pilihan raya. Jadi diorang kata sepadan kena tutup dengan sebab dibimbangi masuk inilah geng-geng Bashar Assad, geng-geng Syiah masuk, dia akan buat sabotaj dekat Turki. Tapi ada kawan kita tu, orang sanalah, dia bersungguh nak juga supaya kita boleh masuk dalam Syria tu. Jadi malam kita sampai lebih kurang pukul 9 malam, sampai kat sepadan, berehat kejap, makan, lepas tu dia terus bawa kita pergi sepadan. Jadi ni nak masuk ikut jalan seludup, jalan golok tuan-tuan. Jadi aku cakap, kau jangan buat kerja pelik dengan aku sangkut tak pasal. Tak apa, khairan insya-Allah. Orang confident, dia cakap dua ni aku suspend. Jadi duduk dekat rumah sementara kan, nak masuk dekat tu. Duduk dekat rumah, kita panggil rumah Tok 4 lah. JKK ni rumah. JKK pun kata aku tak berani ni, dia kata. Sebenarnya tak betul cara kau ni. Mamat Arab tu lah beria sangat. Kita pun dah halang-halangan, hati kita kata kalau halang aku dah datang, kena pergi tengok apa cerita budak kat dalam tu. Pasal kita pun ada sekolah kat dalam kat tuan-tuan. Jadi sebelum pada misi ni memang kita masuk. Ya, ikut jalan border NGO tu, tapi kali ni memang tutup 3 bulan. Tapi hati tu nak juga masuk. Ringkas cerita, lepas makan malam tu dia kata kau rehat kejap. Lebih kurang pukul 2 pagi dia kejutkan kita orang. Yallah al-an. Pukul 2 pagi dia kejut kita orang. Tengah mamai-mamai ni bangkit tidur pakai kasut terus berlari. Naik atas bukit sejauh 700 meter tuan-tuan. Tak mampus aku. Kan kita kalau dalam kepala kita dah ada di set awal-awal kan. Sepadannya jauh begini-begini, lepas tu perjalanannya begini-begini. Okeylah, ni tak. Dia kejutnya aku terus bangkit berlari. Hampir-hampir nak kena gila kinzir tuan-tuan. Ya. Member kita lagi 2 orang tu dah muntah-muntah dekat belakang. Tapi yang 2 orang yang dibawa kita orang ni punya kuat stamina dengan pegang bagnya, yang seorang lagi kaki dia terpeleot. Main futsal kat Syria. Main futsal kat Turki terpeleot. Lari atas bukit. Lebih kurang 700 meter, dia pun tunjuk depan tu. Lagi beberapa meter saja kita akan melintasi sepadan masuk ke Syria. Suspend. Duk. Kan? Nyuruk bawah pokok tuan-tuan, nyuruk bawah pokok. Tengok. Masa itulah kita dapat, orang panggil apa? Dapat bayangkan, diorang cerita kau bayang. Engkau ni lari seorang-seorang. Yelah, kau tak ada persiapan kan. Kau mungkin itulah kelemahan kau tak stamina tak ada, jadi kau letih lah. Memang letih. Kita lari tu tuan-tuan, macam kita tidur mimpi kejar hantu gitu lah. Kering tekas kering sekering. Air pula tak bawa. Yang kawan yang kelakarnya tu ada kereta BMP 2014. Baru lagi kereta ni. BMP 2014 tak tutup lampu tuan-tuan. Kena tutup lampu jimatkan elektrik. Jadi salah seorang yang pergi tu Presiden Muslim Care tu, masa bangkit pada tidur dia kata aku nak pergi kencing dulu. Dia kata kencing pun tak sempat, kita kencing kat Syria. Kencing kat Syria biar betul kau. Kita berlari tu, ya Allah. Memang orang tak pernah berlari lah tuan-tuan. Bayang berlari naik atas bukit malam, tak dapat benda dengan batu, dengan duri, dengan apa, berdebuk-debuk. Sampai kat puncak bukit tu nyuruk pokok. Masa itulah kawan yang bawa ni kata, kau bayang, kau lari ni ialah kau seles pinggang.
Kau bayang mula-mula dulu orang yang masuk ke sepadan ni, dekat sepadan Turki okey sikit. Kau bayang kat sepadan Jordan, bawa anak, bawa isteri, bawa mak, bawa orang tua, bawa budak-budak, lepas tu tengah lari kena tembak. Macam mana? Cuba kau bayang. Masa itulah kita terbayang tuan-tuan, betapa susahnya nak masuk ke sepadan kan. Masa tu kalau sepadan Turki ni okey sikit lah, tentera dia taklah sejahat sepadan Jordan, sepadan Lubnan tu tuan-tuan. Dia ada apa panggil, kesian lagi dekat apa nama pelarian ni. Tapi itu pun bukan senang. Ia sebab suasana nak pilihan raya, jadi bahaya untuk keselamatan. Aku termenung macam mana lah agak-agak ni, dengan orang tua, dengan kanak-kanak, dengan orang yang cedera, dengan orang perempuan dengan tak larat, jauh beratus-ratus berkilometer berjalan. Saya jumpa kawan saya dalam Turki, dia cerita dia 3 hari dia nak masuk ke sepadan Turki Syria. 3 hari 3 malam dia dengan anak dia, dengan mak dia tidur dekat tepi jalan. Dia punya seksa, nak berak, nak kencing. Kau fikir sendirilah kalau tuan-tuan duduk suasana macam tu, tahulah. Lebih kurang 40 minit kita menyuruh berbokok tuan-tuan. 40 minit saya menyuruh berbokok. Dalam isyarat kata tak boleh masuk. Kan? Kita nampak tu, pasal kereta yang nak ambil kita orang tu lebih kurang dalam 2 km. Sepadan tu kan besar gitu tuan-tuan, nampak belaka kan. Nampaklah tu, nampak Syria punya kem-kem pelarian. Lepas tu nampak kereta yang nak ambil kita orang. Dia buat lampu, dia bagi kawan ni bagi syarat, dia call. Kau buat apa ni? Buat kelip-kelip lah kan. Kau angkat lampu lah gitu. Dia nampak dia bagi. Aku kata kau pun gila kau buat isyarat lampu. Kau nampak lah kereta tu bangang kau geram juga aku. Lama-lama dia kata tak boleh, kita kena balik semula. Alhamdulillah, saya pun berlari pula 700 meter balik semula tuan-tuan. Tak boleh masuk. Tapi bagi saya berlari balik tu lebih selamat daripada kau nak berlari pergi ke sana. Sana tu nampak-nampak lebih kurang perjalanan 2 marhalah lagi tuan-tuan. Tak mampu semuanya. Dalam keadaan nak berlari tengah malam buta, tak tahu ke mana keik. Allahu Akbar walillahil hamd. Ala kulli hal, itulah sedikit pengalaman menjadi pelarian di sepadan tuan-tuan. Okeylah, malam ni kita dengar kisah seorang sahabat bernama Al-Musanna bin Harithah Ash-Shibani radhiyallahu taala anhu. Al-Musanna bin Harithah Ash-Shibani. Qala Siddiq: "Man hadha alladhi ta'ti akhbaru waqa'ihi qabla ma'rifati nasabihi?" Faqila lahu hadha Al-Musanna bin Harithah Ash-Shibani wa innahu la rajulun ghairu khamil dzikri wa la majhulun nasabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata, siapakah lelaki yang diceritakan kisah hidupnya atau akhbar waqa'ihi, kisah perjuangan dia, sebelum dikenali asal usul latar belakang dia. Maknanya dia ni kalau orang cerita, orang lebih kenal kisah perjuangan dia, orang tak kenal. Siapa dia tu? Siapa dia tu? Nama dia orang tak pernah kenal, keturunan dia orang tak pernah kenal. Tapi kisah perjuangan dia masyhur. Siapa dia? Maka orang kata, faqila lahu, maka dikatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, hadzal Musanna bin Harithah Ash-Shibani radhiyallahu taala anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aswaqi Makkah. Satu hari Nabi SAW keluar di pasar-pasar Mekah. Ini pada permulaan dakwah Nabi SAW. Ya'ridu nafsahu 'ala al-wafidin ilaiha min anha'il jazirah. Untuk Nabi SAW menawarkan dirinya membawa Islam ini kepada rombongan-rombongan yang datang daripada luar semenanjung Arab untuk berniaga di Makkah. Wa kana ma'ahu Abu Bakr As-Siddiq wa Ali bin Abi Talib, dan bersama menemankan Nabi SAW pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhumah. Tengah-tengah berjalan dekat pasar Mekah ni, fara'au masyayikha lahum aqdarun wa alaihim hayat. Lalu mereka melihat satu kumpulan pembesar-pembesar Arab yang nampak gayanya macam orang yang berpengaruh di kalangan peniaga-peniaga yang datang ke Mekah untuk berniaga ketika itu. Maka Nabi kata dekat Abu Bakar dan Ali, orang tu macam orang yang, mana rombongan ni macam rombongan yang hebat lah, rombongan yang ada kelas lah kita kata.
Fataqaddama minhum Abu Bakr wa sallama alaihim. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertemu dengan rombongan ini dan beri salam kepada mereka. Wa qala mimmanil qaum. Abu Bakar kata, rombongan tuan daripada mana? Qalu min bani Shiban al-Tha'labah, min bani Shiban bin Tha'labah. Kami daripada Bani Syaiban bin Tha'labah. Famala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Maka Abu Bakar As-Siddiq bila dengar rombongan ini daripada rombongan Syaiban bin Tha'labah, maka Abu Bakar pun kata ke Nabi, famala ala Rasulillah, dia pun duduk dekat Nabi, dia kata apa? Bi abi anta wa ummi laisa fawqa haula'i min izzin fi qaumihim. Ya Rasulullah, demi ibu bapaku, mereka merupakan kaum yang amat terkenal dan amat mulia. Wa kana fil qaumi al-Muthanna bin Harithah Asy-Syibani. Dalam rombongan kaum itu tersebut, tuan-tuan, ada seorang yang bernama Muthanna bin Harithah Asy-Syibani dan seorang lagi bernama Mafruq bin Amr wa Hani bin Ibn Qubaisah. 3 orang, Muthanna, Mafruq dan Hani. Faltafata ilaihim Abu Bakr As-Siddiq faqal. Maka Abu Bakar pun bercakap kepada 3 orang ni. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? In kana balagakum khabaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faha huwa dha. Dia pun tanya kepada 3 orang ni, ada tak kamu bertiga pernah mendengar tentang kemunculan seorang lelaki yang mendakwa dirinya seorang Nabi, seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada, kalau kamu pernah mendengar kisah orang tu, fa asyara ila Rasulillah, dia pun tunjuk ke Nabi, fa huwa dha, inilah orangnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mendapat wahyu, yang mendakwa Nabi akhir zaman. Lalu rombongan Bani Syaiban kata apa? Faqalu na'am, ya, kami pernah dengar tentang Muhammad. Summa altafatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuridu ayukallimuh. Lalu rombongan peniaga Arab daripada Bani Syaiban ini nak bercakap, nak bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qama Abu Bakr khalfahu yuzalliluhu bi thawbihi. Maka Nabi pun duduk dan Abu Bakar As-Siddiq ini duduk belakang Nabi, ambil baju ataupun ambillah kain serban ke apa, memayungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat tengah-tengah. Panas dia pasal masa tu waktu tengah hari, orang tengah berniaga. Maka dia nak tahu apa cerita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Maka Nabi duduk, Abu Bakar pun payungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Mafruq bin Amr. Lalu berkatalah Mafruq bin Amr, salah seorang daripada 3 orang tadi, Mafruq, Hani dan juga Muthanna bin Al-Harith. Ila ayyi syai'in tad'u ya akha Quraisy. Dia kata, wahai saudara Quraisy, apa sebenarnya yang kamu nak bawa kepada kami? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ad'ukum ila syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anni rasulullah wa an tu'wuni wa tansuruni hatta uaddi 'anillahi ma amarani. Maka Nabi kata, aku menyeru kamu kepada mengucapkan syahadatu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku merupakan Rasulullah, wa an tu'wuni, hendaklah kamu beri perlindungan kepadaku, support aku, sambut perjuanganku, wa tansuruni, dan bantu aku, hatta uaddi 'anillahi ma amarani, sehingga aku dapat menyampaikan segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut tuan-tuan, Nabi ni dia tak kenal puak-puak Syaiban ni, Nabi tak kenal, tapi Nabi sebut tolong aku, support aku. Jadi benda Islam ni tuan-tuan, orang tu kenal ke, kita tak kenal ke, tanggungjawab kita cakap ke dia, kau kena support Islam. Tu nak khabarnya, supaya kau tak menyesal besok di padang mahsyar. Jadi supaya kau tak menyesal. Tadi ada orang hantar dekat saya satu macam perbualan lah. Dia, orang panggil apa,
Ni nak cerita tentang keimanan kita pada hari akhirat. Satu manusia yang tak percaya kepada Tuhan, dia panggil apa? Kumpulan apa? Atheist. Atheist ni dia kata apa? Kepada orang beriman. Dia kata, engkau ni yang kau beriman sangat dekat hari akhirat. Kalau kau mati besok. Bila kau mati besok, tiba-tiba kau tengok tak ada kiamat tu. Tak ada hari mahsyar, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada. Agak-agak apa perasaan kau? Yang kau masa atas dunia ni beria-ria dengan sembahyang, dengan puasa, dengan ibadat, dengan bersedekah, bagai nak mati kau lawan hawa nafsu kau. Tiba-tiba kau mati, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada. Apa perasaan kau? Apa kata orang alim jawab? Dia kata apa? Perasaan aku tidak sedahsyat perasaan kau yang bila kau dibangkitkan daripada mahsyar melihat adanya syurga dan neraka. Itu perasaan aku. Faham tak itu tuan-tuan? Lambat faham, lemah betul aku. Tak, dia kata, mana perasaan aku ni tidaklah sedahsyat perasaan kau bila kau bangkit dekat padang mahsyar kau melihat rupa-rupanya ada syurga nerakanya. Jadi kita ni kenal ke tak kenal, reti ke tak reti, wajib support perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Mafruq maka Nabi kata, tolong aku, support aku sehingga aku menunaikan segala arahan Allah ke atas diriku. Maka Mafruq bertanya lagi, wa ila ma tad'u aidan ya akha Quraisy. Tuan, apa lagi yang tuan nak cakap? Ceritakan kepada kami. Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawluhu azza wa jal. Maka Nabi membacakan sepotong ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Surah Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, ta'alau, mari kepada aku, atlu ma harrama rabbukum alaikum, untuk aku membacakan kepada kamu perkara-perkara yang Tuhan kamu mengharamkan ke atas diri kamu. Apakah yang Allah haramkan daripada dia? Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kamu membunuh anak-anak kamu dengan sebab takut kefakiran. Kita sedia maklumkan zaman jahiliah dulu, punca dia bunuh anak dia dengan sebab takut, tak tahu nak bagi makan apa besok budak ni. Dah besar besok siapa nak bela, nak bagi makan. Maka Allah janji, Allah kata apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sesungguhnya kami memberikan rezeki kepada kamu dan kepada anak-anak kamu. Wala taqrabul fawahish, jangan sekali-kali kamu menghampiri al-fawahish, zina, benda-benda yang keji, yang tak elok, maksiat. Ma zahara minha wa ma batan, sama ada benda maksiat itu benda yang zahir ataupun benda yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan jangan kamu membunuh sesuatu diri yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, demikian itu yang Allah pesankan kepada kamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang berakal. Jadi tuan-tuan, Mafruq dan dua orang kawan tu dengar sahaja apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala aidan, maka Mafruq berkata lagi, wa ila ma tad'u aidan ya akha Quraisy. Lagi wahai Muhammad, lagi apa lagi yang kamu nak ceritakan kepada kami? Nak kabarnya respon diorang bagus. Diorang bukan orang Mekah, orang luar daripada Mekah. Responnya bagus. Yang buat pekak badak ni siapa tuan-tuan? Orang Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Labi and the gang. Itu memang confirm hampir. Tapi orang luar nak terima Islam. Fawallahi, maka Mafruq kata, demi Allah, ma hadha min kalami ahli al-ard
Apa yang kau sebutkan tadi wahai Muhammad bukan perkataan manusia. Walau kana kalamuhum la'arafnahu. Kalau perkataan yang kau sebut itu perkataan manusia, kami tahu itu perkataan manusia. Tapi ini perkataan luar biasa. Ia bukan ciptaan kau wahai Muhammad. Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi tengok respon bagus, Nabi tambah lagi satu ayat. Maka Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu melakukan keadilan dan ihsan. Ihsan dengan mana? Kemanusiaan. Wa ita'i dzil qurba, dan kamu mendatangi kaum kerabat, mana sambung hubungan silaturahmi. Wa yanha, dan Allah melarang kamu daripada melakukan al-fahsya, benda yang tak elok, wal munkar wal baghi, kezaliman, perkara yang melampau. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kamu semoga kamu menjadi orang yang mendapat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila baca ayat ni, kita kan teringat kalau Jumaat khatib last kali mesti baca ayat ni kan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu a'lam tuan-tuan, ayat ni ada sejarahnya. Siapa yang mula baca ketika akhir khutbah? Apa yang saya ingat, yang mula-mula membaca ayat ini di akhir khutbah ialah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Apa punca dia baca ayat ni? Wallahu a'lam, yang pernah saya baca, dikatakan zaman tu zaman Khalifah Bani Umayyah. Jadi ada khatib-khatib ni yang over tuan-tuan. Yang kan zaman tu kan berlaku konflik antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah kan. Jadi puak-puak yang tak suka dekat Sayyidina Ali ni, lepas khutbah dia kata ke Sayyidina Ali. Mana di akhir hujung khutbah tu mesti dia kata ke Sayyidina Ali. Lalu bila naik zaman Umar bin Abdul Aziz, dialah yang mula-mula mengajar ayat. Dia mula yang menutup khutbah dengan perkataan dengan ayat Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan, kasih sayang. Mana dia ajar supaya jangan lepas pada ni, lepas hujung khutbah kau mengata ke Sayyidina Ali ke atau orang-orang yang tak ngam dengan kerajaan Bani Umayyah. Lalu benda yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni tuan-tuan diwarisi sampai hari ini. Semua kan tuan-tuan dengarlah khutbah di negara kita ke dekat Mesir ke dekat Turki ke, insya-Allah khatibnya akan tutup dengan ayat Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Nak ajar kepada kita, kalau nak marah ke orang, agak-agak jangan lebih-lebih. Biar berlaku adil kita ni. Faqala lahu da'auta wallahi ya akha Quraisy ila makarimil akhlaq. Jadi ayat tadi tuan-tuan, ayat menyuruh kita berbuat baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka kata Al-Mafruq, wahai saudara Quraisy, demi Allah, seruan kau kepada seruan akhlak yang baik, benda yang amat elok. Saya bila baca cerita ni kan, cara dia dialog tu, dia kata ke Nabi, ya akha Quraisyin, wahai saudara Quraisy, ceritakan. Wahai saudara Quraisy, apa yang kau nak cerita? Cerita kepada kami. Dan bila baca, ada kata ada ke lagi Arab macam ni dekat Mekah. Mana akhlaknya, lembutnya, beradab, cakap bahasa standard dengan Nabi SAW. Sejarah ni tuan-tuan betul-betul. Jadi bila kita baca ni, nak kabarnya zaman Nabi ni, dia punya bahasa tu, bahasanya bahasa fusha, bahasa standard. Dia tak cakap bahasa koboi-koboi macam kita. Tuan-tuan faham tak kita aku ni? Ini bahasa standard tuan-tuan. Ya, bahasa skema lah, bahasa mudahnya. Jadi kalau kita pergi Mekah ke Madinah Hattah pada hari ini pun, tak ada dah orang Arab cakap pisai macam ni. Semua cakap style lah. Sebab yang kat Mekah tu pun bukannya orang Quraisy tuan-tuan. Anak beranak Saud. Kan? Keluarga Saudi, Raja Saudi. Sumaltafata Mafruq ilal Musanna bin Al-Harisah. Lalu Mafruq ni pun tengok kepada kawan dia yang bernama Musanna bin Al-Harisah. Wa ka'annahu arada ayushrikahu fil kalam. Dia perhati ke kawan ni Musanna ni macam nak cakap benda je. Kan? Tapi Mafruq biarkan bagi Mafruq cakap dulu. Faqala,
hadzal Musanna bin Harithah syekhuna wa sahibu harbina. Ya Muhammad, kawan saya Musanna bin Harithah merupakan ketua kami dan ketua peperangan kami. Maknanya kalau berperang, dialah ketuanya. Faqala al-Musanna, maka Musanna kata, qad sami'tu maqalatak wastahsantu kalamak. Wahai Muhammad, aku telah mendengar ucapan kamu dan perkataan kamu perkataan yang elok. Lakina amran kahadha labudda min an narja' fihi ila qaumina. Benda yang kau cakap ni elok wahai Muhammad, tapi benda ni takkan boleh dilaksanakan kecuali kami kena balik ke kaum kami. Balik kampung, jumpa kabilah, ajak diorang sekali ataupun tanya diorang dulu setuju ke tidak. Summa innana nazalna ala ma'in mushrifin ala ardi Faris. Dan untuk pengetahuan kamu wahai Muhammad, kami ni duduk di sempadan dengan negara Parsi. Wa qad akhadha alaina Kisra ahdan alla nuhditha hadathan wa alla nu'ya muhdithan. Maknanya tuan-tuan, dia punya kawasan kampung ni duduk di bawah jajahan Parsi. Jadi kami dah ada perjanjian dengan Raja Parsi, kerajaan Parsi. Kami kena taat Raja Parsi 100% dan jangan nak cuba orang apa keluar daripada kerajaan Parsi ni. Kau duduk, kan? Kalau kita pernah baca tentang para sahabat Nabi yang lain-lain, antaranya apa nama sahabat Nabi tu, lupalah pula aku. Jadi diorang ni, negara Arab ataupun Makkah, Madinah ni tuan-tuan, mungkinlah, wallahualam, mungkin ada orang tanya kan, kenapa tak di Allah Ta'ala Mekah, Madinah ni tuan-tuan antara negara yang tak dijajah oleh Rom dan Parsi. Negara lain Syria, Jordan, Palestin tu semua di bawah jajahan Rom belaka. Ya, sebahagian daripada Yaman semua tu di bawah duduk bawah Parsi belaka. Tiba-tiba Mekah, Madinah ni tak dijajah pun. Wallahualam apa hikmahnya, tapi antaranya yang ulama kata sebab dua buah negara ni, Mekah dan Madinah tuan-tuan, negara yang langsung tak ada hasil, kering kontang. Kalau pergi jajah pun menghabiskan boreh je. Buang masa. Tak ada bedah lah. Senang cerita tak ada bedah. Kan? Kalau kita kata, macam mana aku nak cakap? Kalau belah-belah Syria tu, ada satu kawasan besar nama dia Dair Zur. Dair Zur ni, kawasan besar tapi ISIS pun tak ada. Bashar Assad pun tak ada. Mujahidin pun tak ada. Kenapa? Sebab satu kawasan padang pasir. Yelah, orang ngecar, ada gede-gede. Jin pun tak nak duduk kawasan tu tuan-tuan. Jadi tak ada bedah lah. Jadi diorang pun biarkan kawasan Jaziratul Arab, apa ni sebenarnya orang Arab ni, Mekah Madinah ni, diorang tak jajah dengan sebab tak ada benda. Diorang tak tahu dekat itu ada air Zam-Zam, kan sekarang ni ada minyak petrol. Okeylah. Jadi Haris Musanna kata, tapi wahai Muhammad, kami ni duduk dekat kawasan yang dikuasai oleh Parsi. Dan kami telah berjanji setia dengan kerajaan Parsi untuk kami tidak akan membuat apa-apa kekecohan kawasan tersebut. Untuk tidak kami membawa apa-apa ajaran baru di kawasan tersebut. Wa la'alla hadha alladhi tad'una ilayhi mimma yakrahu Kisra wa qaumuhu. Wahai Muhammad, entah benda yang kau bawa ni benda yang tidak disukai oleh Raja Kisra, Raja Parsi. Wa nahnu la qibala lahum bihim wa la taqata lana biharbihim. Dan kami merupakan satu kabilah yang kecil, orang kampung biasa, orang rompin gitu, yang kami tak mungkin menghadapi kerajaan yang besar. Kan? Tak boleh buat apa, kami kalau lawan pun tak boleh modal. Kampung je, tak ada apa-apa. Orang asli. Walamma hammu bil insiraf iltafata bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok dah cerita ni Jadi kawan dia yang pertama tadi nama Mafruq. Mafruq respon dia bagus. Al-Musanna yang kita nak cerita hero pada malam ni, responnya bagus tapi dia tak confident. Tak boleh. Bukan tak nak terima. Boleh, tapi Muhammad, benda ni kalau bawa balik kampung kita orang susah kita orang. Kita orang kabilah kecil. Silap gaya sekali je. Ya, kita orang ni sekali dirempuh dia tentera Parsi habis mampus belakang kita orang. Jadi kami rasa kami postpone dululah benda ni. Ya, kita postpone lain kalilah wahai Muhammad. Walamma hammu bil insiraf. Lalu
3 orang daripada kabilah Bani Syaiban ni tuan-tuan, dia mau bangkit. Yalah, bangkitlah daripada pertemuan dengan Nabi, bangkitlah nak pergi ke tempat lain. Maka Nabi SAW panggil. Nabi kata, "Ta'al, tunggu jap. Ara'aitum illam talbathu illa yasiran hatta yamnahukumullahu bilada farisa wa amwalahum wa nisa'ahum atusabbihuna Allah wa tuqaddisunahu." Masa dia bangkit tu tuan-tuan nak tinggalkan Nabi, tiba-tiba Nabi kata, "Sebentar. Apa pendapat kamu? Kalau kamu tunggu saja sekejap lagi. Talbasu yasiran, macam bahasa kita kata, sehari 2 lagi, seminggu 2 lagi, setahun 2 lagi. Hatta yamnahukumullahu bilada faris, sehingga satu hari nanti Allah akan menghadiahkan kepada kamu seluruh negara Parsi. Wa amwalahum wa nisa'ahum, bahkan seluruh harta benda dan keluarga-keluarga mereka, isteri-isteri mereka, perempuan-perempuan mereka jadi hamba kamu belaka. Atusabbihuna Allah wa tuqaddisunahu, adakah kamu nak bertasbih dan menyucikan Allah? Dia kata panjat, biar betul Muhammad ni. Nabi tu dalam Mekah, kau tahu tak? Mekah pun tak menang lagi. Tiba-tiba cakap benda yang langsung tak logik dek kepala manusia. Nak kalahkan Raja Parsi bang. Ya. Lepas tu kita kempen di Rompin, kita kata kempen kita apa? Islam pasti menang. Itu kempennya. Islam pasti menang. Quran kata apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Dan penghujung dunia ni esok tuan-tuan untuk siapa? Untuk Islam. Wala yansurannallahu may yansuruhu innallaha qawiyyun aziz. Allah akan membantu orang-orang yang membantu agama ini. Sesungguhnya Allah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana, maha hebat. Cerita pasal yakin bila kita tolong agama, Allah tolong kita. Jadi kan macam kita, macam anak Syria pun ni lah. Jadi anak kadang-kadang terfikir, masa kita sampai tu, kita punya flight sepatut pergi ke sepadan tu pukul 3 petang. Takdir Allah Ta'ala tuan-tuan, kita dah duduk dah dekat gate tu. Gate tu 204. Pintu border tu kan 204. Lepas tengok awal lagi sejam ni, pergi makan dulu lah. Pergilah makan kat atas tu, makan roti minum air kejap. Lepas tu lebih kurang kita tengok dalam setengah jam kita masuk balik. Duduk kat situ, tunggu 204. Tengok, sekali tengok dekat dia punya apa tu, TV screen tu kan, tak berubah nama. Sepatutnya airport tu nama Hatay. Patutnya kita nak ke sana. Dia tukar Izmir. Apa pula Izmir ni? Mampu yang kata. Kita beratur. Sekali sampai dekat yang check tiket tu, dia kata kau silap gate ni, kau punya pintu kat sini, kat sana dia kata. Kita pergilah. Pergi pergi sana, kapal terbang dah berlepas tuan-tuan. Alamak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelang kelibut kau tahu. Kata bang dah jelek. Dia tu pun pening lalat lah. Pergilah balik kat kaunter, dia gedegung-gedegang. Tapi subhanallah, dia pergi kat kaunter. Jadi dia buatkan tiket lain, pergi naik kat tempat lain. Kita kalau kat Malaysia, saya tak tahu sistem macam mana. Kena bayar tak? Kena bayar kan? Kau terlepas flight kan? Langsung tak kena bayar walaupun seposen. Tak kena bayar. Kalau flight ke negara kita memang kena bayar. Dia langsung tak kena bayar. Okeylah. Anda fikir apa lah hikmahnya kan? Tuan-tuan, wallahu alam. Rupa-rupanya yang saya nampak lah ya, wallahu alam. Sebenarnya dia orang rancang tau, yang kat dekat sepadan tu rancang. Dia kata kalau kau sampai flight pukul 3 tadi, maghrib kita akan terus masuk Syria ikut jalan golok tu. Mana jalan yang berisiko tu. Sebab masa tu dia orang boleh kautim dengan dia panggil jandarma. Jandarma ni bukan janda anak ramai, bukan. Jandarma ni bahasa Turki tuan-tuan. Jandarma ni mana polis yang jaga kawasan tu. Jadi dia kata kalau waktu maghrib dia orang biasa dia ada ni lah, kau bayar sikit kau boleh masuk dia kata. Sepatut rancangannya macam tu. Tapi subhanallah Allah tak izinkan. Benda baik kau nak masuk kat dalam, tapi kalau jalan tak betul tak boleh juga rupanya. Menyebabkan kita orang pun fikir-fikir, aku fikir-fikir apalah hikmah, mungkin tu hikmahnya wallahu alam. Kan? Jadi kita orang pun flight lewat pukul 9 malam pula flight kita orang. Menyebabkan 2 pagi duduk kat Bukit Sepadan tu, akhir tak boleh masuk. Satu. Yang kedua,
Bila saya nak ada lagi sakit baki duit ni, nak pergi hantar dekat kawasan Istanbul lah, tapi kawasan jauh. Kita tak ada pengalaman. Jadi kawan saya kata, kalau kau dapat datang kat sini, syukurlah. Sebab sini ada dalam 200 anak-anak pelarian Syria. Ada satu mahat tahfiz kat Turki ni tuan-tuan, dia ambil budak pelarian. Orang Turki ni boleh katakan semuanya tak kerti cakap orang putih. Arab pun tak kerti, orang putih pun tak kerti. Yang dia tahu je bahasa dia, mampus tak faham tuan-tuan. Bahasa dia nak tercekik-cekik, kita dengar orang macam tu. Hantam sajalah, tunjuk alamat, dia pun tunjuk tu, kau naik bas tu. Naik bas, orang lain semua pakai tiket, kita ni naik border gitu je. Syekh, tiket tak ada macam mana, mampus. Naik je lah, tawakal. Free. Allah Ta'ala bagi tiket free tuan-tuan. Dia bawa bas bayar. Pening kepala aku kan. Lepas tu daripada Raihaniyah tu nak ke Istanbul semula. Tadi Allah sampai dah pukul 12 dekat airport Istanbul. Jadi daripada airport Istanbul nak ke bandar Istanbul, naik kereta api metro tu. Metro tutup pukul 12, sampai dah 12 lebih. Memang tak ada metro dah, terpaksa naik taksi lah. Jadi saya ada kawan dekat dalam Istanbul tu, dia ada beberapa apartmen. Dia ada apartmen lah, kita biasa duduk kat apartmen dia lah. Jadi telefon tak ada ni, tak ada prepaid. Sampai ada kata kita wakal lah, pergi kawasan tu. Dia taksi, ketuk dia punya apartmen. Ketuk. Sudah tak ada orang buka. Mampu. Ni hujan turun ni, sejuk je. Silat gaya mati sejuk aku kat luar ni ha. Tengah-tengah ketuk pintu apartmen tu. Depan apartmen tu ada satu macam kedai mamak lah kita kata kan, orang lepak. Jadi mamak tu perhati je. Kita pun duduk berteduh kat kedai dia. Dia cakap Turki, aku pun tak faham. Senang kata, kau tengok ni. Kata cuba kau call nombor ni. Dia pun call nombor tu, saya pun cakap, kawan saya angkat. Dia kata, Ahmad Kara, anak hukum Nazmi. Ahlin ya Nazmi, ahlan wa sahlan. Dia kata, sorry lah aku nak call kau tapi aku tak ada prepare gini. Dia kata, Nazmi minta maaf. Apartmen penuh dia kata. Tak ada orang. Sudah kata. Jadi tak boleh aku malam ni. Setiap kali tidur kat masjid Sultan Muhammad Al-Fatih kejap gini kan. Walakin intazir qalilan. Tunggu kejap. Dia pun telefon balik. Nazmi, alhamdulillah ada apartmen kosong. Nak khabar je. Kejap lagi aku datang. Dia datang tuan-tuan, dia ambil kita, dia bawa ke apartmen tu. Dapat apartmen besar lagi kau. Ada dapur. Khabarnya satu benda kita kenang apa? Kita kalau buat kerja Islam ni, Allah mudahkan. Inna ma'al usri yusra. Quran janji je. Macam mana ada halangan, di akhirnya mesti Allah bagi kemudahan. Yakin sungguh-sungguh Allah akan bantu. Akhirnya mudah kan. Apartmen tuan, kalau ikut satu malam kau tak tahulah kena berapa. Mungkin cecah ratus juga, pasal besar, cantik, baru, canggih. Ada dapur, ada belaka. Dan kita 3 orang ni berapa? Kata kau member $40 dah, dia kata. Bukan $40 seorang, $40 3 orang tuan-tuan. 2 hari lagi. Nak kabarnya. Yeah. Jadi itu nak kabarnya Allah permudahkan urusan kalau kita ni yakin dengan perjuangan Islam. Maka Nabi SAW ketika Nabi cakap depan 3 orang lelaki ni yang baru kejap-kejap tadi kenal, tak pernah masuk kuliah maghrib, tak pernah masuk usrah, tak pernah pergi muktamar, tak pernah. Baru kejap-kejap tadi je Nabi explain pasal Islam. Tiba-tiba Nabi janji satu benda yang tak logik. Nabi kata, tunggu kejap. Apa pendapat kamu? Kalau satu hari nanti Allah Ta'ala berikan kepada kamu seluruh negara Parsi dan kamu akan menguasai harta benda mereka, adakah kamu akan membesarkan Allah, memuji dan memuji Allah? Lalu 3 orang ni kata, ya betul kau ni wahai Muhammad. Betul Nabi kata. Qala Allahumma na'am. Ya, kami akan membesarkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal dzalika laka ya akha Quraisy. Lalu dia tanya lagi, wahai Muhammad, betul ke benda itu akan berlaku? Nabi kata, ya, betul. Qafala al-Musanna bin Haris al-Ashibani raji'an ila diyari qaumihi wa suratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tufariqu mukhailatahu wa ranina kalimati la yubarihu uzunaihi. Maka 3 orang ni tuan-tuan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun terus balik ke kampung dalam keadaan kepala dia orang duk fikir janji Nabi, terkenang-kenang ke janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musanna bin Al-Harisah kata apa?
Telingaku terngiang-ngiang pesanan Nabi. Ingat, Allah akan memberikan kepada kamu bumi Parsi satu hari nanti. Yakinlah pada Allah. Duk terkenang-kenang perkataan Nabi itu. Terbayang-bayang muka Nabi SAW. وظل يتتبع أخباره ويتذكر قولته أرأيتم إن تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلاد فارس وأمواله ونساءهم. Teringat anugerah harta parti kepada kamu. Summa yaqul fi nafsihi, kata Musa bin Al-Hadis, alladhi ja'alani aqbidu yadi an bai'ati Muhammadin wa qad ayqantu bisidqi wa sihhati da'watihi. Lalu apa kata Musa? Aku tahun 9 Hijriah. Tuan-tuan tengok. Pejam celik pun dia maka ibil iman, maka Allah lihat على نبي tahun kan, cerita pasal Turki. Jadi kita bertukar, sebab kita kalau masuk syariah mungkin dalam 3 hari kita akan dalam. Bila tak masuk kita lagi 5 hari kan, cukup menghadap tuan-tuan kan kerja berlaku lama-lama yang kod ada pesan Turki. Bila tengok ada satu WhatsApp pun tengok, oh ada seorang kawan nama dia ni budak Bulgaria. Masa kita belajar kat dia kecil, yalah, memang kesian dia dalam kampung dia 5 orang saja dia berkampung di Bulgaria tu pergi belajar kat Syria. Jadi dia kata, kau kat mana? Aku kat Turki. Masya Allah kat Turki. When yang dia pun dia send location, tengok pada tempat kurang ke tempat dia jalanan darat 8 km. Mampus aku cakap kan. Tapi Nabi ampunkan dosa kita sepanjang musafir tuan-tuan. Di doa oleh malaikat tak putus. Jadi hati aku nak sangat kampung Manisa dekat Izmir. Jumpa punya beza. Aku jumpa dia dulu masa kecil-kecil lah lawa. Wala quwwata illa billah. Dengan badannya gemuk gedebak. Lepas tu berapa ramai cucu kau macam ni? Beruban kepala tuan-tuan. Sembang-sembang. Maknanya tak jumpa dia dah 20 tahun. Umur dia baru berapa? Tuan-tuan sembang-sembang dia cerita. Dia kata aku terpaksa lari. Dan juga. Ayolah. Teruk dia kata Bulgaria. Ni cerita pasal tuan-tuan. Kat Bulgaria. Macam mana dia kata kat Bulgaria. Pergi sekolah, ikut nak pergi boleh, tak nak pergi pun tak apa. Kalau pergi pun tak belajar dengan cikgu. Minum teh dengan cikgu. Sembang kan. Sembang apa dia kata. Ini dulu dia ni masa dia kata biasa kat kampung kita orang Bulgaria. Datuk aku imam masjid. Masya Allah, imam masjid. Imam masjid. Tapi lepas masjid, tepi masjid ada bar datuk aku punya juga dia kata. Oh. Lepas main isyak minum vodka, mana tahu dia lepas main isyak tu imam kau, itu imam tu kau jangan kau bayangkan makmum macam mana. Minum vodka, orang kata cari gede-gede, wadapek kau tu tak. Dia ni start baik punya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi aku duk teringat cerita dia ni masa dia cerita dulu. Jadi dia kata macam tu lah sekolah teruk kan. Lepas tu dia kata aku tanya lah, kau lepas ada syariah kau buat apa?
Aku balik Bulgaria, lepas tu kena masuk askar. Sana pun wajib masuk askar. Setahun. Anda tanya, dalam Bulgaria boleh semayang? Semayang? Kau gila apa? Syria pun tak boleh semayang. Askar Syria kat mana boleh semayang? Bulgaria lagi lah tak boleh semayang, dia kata. Habis tu setahun kau tak semayang. Aku kodok, dia kata. Kan? Habis waktu askar tu, lepas asar pukul 6, balik rumah, kodok belaka 5 waktu, dia kata. Memang tak boleh semayang. Makan macam mana? Makan khinzir, dia kata. Makan babi, tuan-tuan. Serius aku cakap, makan babi. Aku tak makan babi. Aku berhati je muka dia sengih. Aku tengok kulit dia ni, kulit babi. Aku kata berani. Aku berhati. Kita ni pasal dia baik, kita pasal dia masa kecil. Dia miskin, tuan-tuan. Emang dia miskin. Mak bapak dia hantar dia Bulgaria kan negara komunis. Bukan. Tak ada benda. Kita lah bagi dia makan. Kalau beraya kita bagi dia baju raya. Kesian tengok budak ni. Jadi dia kata, dah aku nak makan apa? Roti adalah, dia kata roti cicah babi, dia kata. Setahun makan babi. Sabar je lah. Dia buat selamba, kakak suka macam tu. Habis lepas kau jadi askar, kau buat, aku jadi imam, Masya Allah, tabarak. Imam, dia kata. Bukan sebarangan cahaya dalam imam, khatib. Kau jangan main. Dekat kampung dia lah imam, dia lah khatib, khutbah. Bukan sebarangan. Tapi kau bayangnya macam mana teruk tak teruk? Imam tu makan babi, imam tu minum arak. Tak pening kepala aku. Sampai dia kata, dia setiap setahun sekali dia orang akan kena hantar report dekat polis Bulgaria. Nanti polis akan cek kau punya khutbah. Dalam masjid tu ada SB, dia kata. SB hantar laporan, dia ni khutbah, dia kata orang Kristian gini-gini, babi haram, pergi makan juga. Macam tu dah kan. Jadi dia kena, jadi dia kata, benda-benda macam ni aku tak tahan. Hari aku pun keluarlah, dia kata. Isteri aku kampung sebelah. Dalam kampung bini dia kata, kampung bini dia seorang je pakai tudung dalam kampung tu. Yang lain semua mak lampir belaka. Jadi dia kata, memang gitulah akak. Jadi tak boleh, tak tahan. Akhirnya lari pergi ke Turki. Dan insya-Allah dia kata, anak tanya ke dia, satabqa, na'am, sa'abqa ila an amut. Aku akan kekal dekat Turki sampai aku mati, dia kata. Nak balik pun tak ada, balik pun memang tak ada faedah, kata. Dia kata, wallahu alam lah, dia kata kan. Dia kata doktor ni, doktor perubatan kat Bulgaria, kalau kau kena kudis, kau tengok aku ni, dia ada kudis tau. Kudis aku ni. Doktor sana pun tak tahu nak ubat apa ni. Kau bayang, dia dapat mana sijil tu, dapat mana? Kan? Maknanya ada duit, dia bayar lah. Dia bayar. Kan? Jadi doktor pun tak reti benda. Habis tu Bulgaria ni apa yang terkenal? Bulgaria terkenal gimnastik, dia kata. Kalau bab sukan, bab melompat-lompat, surah kat Bulgaria. Okay, tuan-tuan, tu nak khabar dah lama tak jumpa. 20 tahun, ni tahun 9 Hijri, tuan-tuan. Lepas tu saya pun teringat lagi seorang kawan. Nama dia Mustafa Bakran. Jadi kawan baik dalam kelas, best student, pelajar terbaik. Mana budak ni apa cerita? Dapat maklumat, dia duduk kat Istanbul tapi belah Asia kan. Turki kan ada dua kan, apa, Eropah dengan Asia. Tu yang kita cerita tadi tu, naik bus free tu kan. Kau datang kat apa, dia bawa kata kau naik lah kan. Okey lah, nak suka tu sampai dekat kawasan tu. Kita tak tahulah kawasan tu besar. Jadi kawan saya Mustafa Bakran ni, dia kata, Nazmi, kau ikut peta ni elok. Orang sini semua tak reti, Arab tak reti, orang putih pun tak reti. Kalau kau naik taksi, tak taksi peta pun tak reti tengok. Aduh, pening kepala aku. Kita pun tahan satu taksi, tuan-tuan. Lepas dia naik bas tu, turun tahan satu taksi. Naik, tak di Allah, driver tu boleh speaking cakap orang putih. Oh, wali sungguh aku cakap kan. Dia pun speaking kan. Saya tak speaking lah, saya sleeping kat belakang, tuan-tuan. Jadi speaking kan dengan kawan kita orang ni. Akhir sampailah dia hantar. Dia kata, Nazmi, 20 tahun aku tak jumpa kau. Hari ni aku jumpa. Bila jumpa dengan dia ni, saya nak tanya dia. Orang lain semua berjihad dalam Syria, kau pasal keluar? Kan? Patut kau pergi syahid awal-awal. Duduk dulu, dia kata. Duduk dulu nak dengar cerita, dia kata. Dia pun cerita. Okey, tuan-tuan malam ni cerita kawan aku tu. Cerita ni berhenti dulu kawasan ni. Ringkas cerita. Dia kata, cerita panjang lah, saya ringkaskan lah. Dia kata, aku ni anak yatim. Kau ingat tak? Masa aku belajar dulu, aku anak yatim, susah. Jadi, aku anak sulung, adik-adik 2 orang aja. Dan aku kena bela mak aku. Jadi, kalau kita belajar dalam fiqah pun tahu, kan,
Tak boleh nak berjihad kecuali dengan mendapat izin mak bapak kita. Jadi wajib jaga mak. Okeylah. Ringkas cerita, kawan saya ni tuan-tuan, dia pun ditakdirkan Allah belajar. Anda ingat masa ada tahun 5 dia berhenti sebab dia dapat apa ni, bukan dapat mana apa, dia diwajibkan masuk askar kan. Jadi masa tahun 5 tu dia kena keluar sekolah, masuk askar selama 3 tahun. 3 tahun jadi askar. Tanya lagi soalan, kau semayang tak dalam askar? Aku semayang. Terror kau. Bukan nak sekarang syariah tak boleh semayang ke? Memang tak boleh semayang. Tapi aku lawan. Anda kata macam mana kau boleh semayang? Kan? Apa benda yang kau buat? Dia kata sekali tu dia tengok televisyen dalam camp tu, ada TV. Lepas tu nampak secara langsung Hafiz Asad tengah semayang. Kan? Hafiz Asad semayang tu berlakon lah, biasalah TV kan nak tunjuk presiden syariah semayang. Jadi kawan saya ni, dia kata ke bos dia. Dia tak kata ke bos, dia pun semayang. Bila semayang, boleh kata, apa salah kau semayang? Dia kata, lah, kita kan pengikut Hafizul Asad, Rais Sunnah. Ketua kita semayang. Kau tak tengok TV tadi? Betul juga kan. Dia punya askar ni pun, general pun penakut juga kau tu. Tapi dia kata, kau kena ingat, dalam camp ni kau seorang je boleh semayang. Kau jangan buat makmum, jangan nak buat imam berbenda ke, kau jangan nak buat bilik semayang. Kau seorang semayang dan semayang cepat-cepat. Aku bagi izin kau seorang je semayang. Aku nampak kau semayang orang lain, kau kena. Jadi dengan sebab itulah aku boleh semayang dalam camp, dia kata. Habis tu tuan-tuan, dia pun mengajar, jadi imam, jadi khatib semua. Jadi memang pandai lah. Budak cerdik, budak cerdik. Sampailah dia kata, berlaku satu, dia mengajar budak universiti. Dalam ramai-ramai budak universiti ni ada seorang nama Abu Khalid. Abu Khalid ni masa mula-mula berlaku kebangkitan rakyat di Syriah, tentera Bashar suspek dia ni buat bom buatan sendiri. Jadi kawan saya ni ngajar budak tu. Dan dia ni pun ada, dia bekerja dengan seorang kawan, seorang hamba Allah ni. Kawan ni dia ada apa kerja, apa tu, bagian tanah-tanah ni, developer developer lebih kurang macam tu. Dia kerja dengan mamat developer ni. Sekali malam tu dia dapat panggilan telefon daripada polis. Polis kata, rumah kau cepat-cepat. Kau balik pejabat kau cepat-cepat. Pejabat kau kena rompak. Jadi kawan Nana kata, setahu aku kalau kat Syria ni kita telefon polis, kita kata polis tolong datang, pejabat kena rompak, itu pun dia tak datang. Tiba-tiba dia pula telefon aku cakap, kau datang pejabat kau cepat, pejabat kau kena rompak. Tuan-tuan faham tak cerita aku? Kalau kau telefon 911 tu, itu pun belum tentu dia datang, kau tahu tak? Tiba-tiba dia pula buat baik malam tu, datang pejabat kau, cepat. Kita nak buat siasatan ni, pejabat kau kena rompak. Pelik ni. Dia pun rasa tak sedap hati. Ada sesuatu akan berlaku, dia kata. Jadi tuan-tuan, dia cakap dekat bos dia, bos, malam ni mungkin berlaku satu perkara. Ni cerita ni dah panjang lah sebab berlaku demonstrasi semua. Jadi khutbah yang berceramah hebat-hebat, semua kena tangkap. Dia antara orang yang dikenaki. Jadi dia pun telefon bos dia kata, bos, nanti kalau polis telefon ke apa ke, kalau dia akan bagi password ke bos dia. Kan, kalau kata, dia tak kata Assalamualaikum, Assalamualaikum semua orang tahu. Aku bagi password, aku cakap, apa dia kata? Apa benda lah, contoh kita, ahli nyamuk. Mana ahli nyamuk ni, apa khabar pakcik, apa khabar? Bila aku cakap macam tu, maknanya aku dah kena tangkap. Dan bila aku cakap macam tu, ahli nyamuk, maknanya apa? Kau terus lari, jangan duduk kat pejabat, terus lari. Tak lama kemudian polis datang, datang rumah dia. Dia pun kena tangkap. Dia kata 20 askar kepung dia dengan kereta polis 4 buah kepung rumah dia, bawa berdebang, kena sepak, kena terajang, kena hempuk dengan senapang apa semua. Kan? Tanya soalan. When Abu Khalid? When Abu Khalid? Mana Abu Khalid? Budak tu lah, budak you tu. Jadi kawan saya kata, Abu Khalid ni ramai, kau ingat? Abu Khalid ni, Arab kan biasakan nama Abu-Abu ni ramai. Yang Abu Khalid mana satu? Boleh kata, kau jangan nak menipu aku, kau mengajar dia. Dia pun buat tak tahu, Abu Khalid mana satu ni? Dia kata, Abu Khalid tu kan. Dia kata, kalau kau tak nak cakap kat mana Abu Khalid, kau akan tengok kau akan kena macam mana. Polis dia kata, dekat pegawai dia, kau pergi kereta satu lagi tu, kau pergi ambil keldai tu, keldai. Khuz himar, dia kata, ambil keldai.
Aku pun tak faham benda pula keldai ni, keldai dalam kereta polis. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam kereta polis tu ada kawan kepada Abu Khalid tu yang dah ditangkap. Kawan saya kata bila aku tengok kawan dia ni, kawan Abu Khalid dalam keadaan tangan kena ikat gini, badan dia semuanya tuan-tuan kena belasah, lebam. Dia punya kan diikat pakai apa tu? Pakai bukan rantai yang getah tu kan. Plastik tu kan. Kata plastik tu dah masuk dalam daging dia. Nah, masuk dalam ni. Tak tahu berapa lama. Lepas tu dia kata t-shirt singlet yang dipakai, singlet tu masa kejadian tu kata aku tengok singlet dia mana dia macam dah buruk dah tapi hidup lagi. Kau nampak apa yang aku buat dekat keldai ni? Kau cakap kat mana Abu Khalid? Dia kata nantilah aku pergi kat pejabat tanya bos aku. Dan masa itulah dia pun telefon, jadi dia buat loudspeaker gitu. Dia kata Alin nyamuk, dia kata. Bos dia angkat, Alin kan. Dia kata ni pejabat kita kena rompak lah, polis nak minta statement kita, nak buat sign benda. Okey nanti aku datang kan. Tapi mamak tu dah tahu dah, confirm kena belah lah kata. Jadi dia punya bos pun cepat-cepat balik. Sampai dekat pejabat bos dia, memang semua kena samun belaka. Polis yang samun dia punya pejabat. Lepas tu polis tadi pun mana bos kau, mana bos kau? Telefon lagi lah. Lepas tu bos dia kata aku balik kampung. Bos dia kata balik kampung. Nak buat panjang cerita lah, dia kata balik kampung. Okey, kita tunggu besok pagi. Besok pagi kau datang. Kau kena datang besok pagi. Tadi Allah Ta'ala tuan-tuan nak ringkas cerita lah ni. Dia pun malam tu bermalam dekat balai polis. Kena terajang, kena penyepak, kena apa. Besok pagi datang satu pegawai besar tu. Wallahu a'lam, dia kata mungkin dengan sebab rahmat Allah kepada aku. Bila pegawai besar tengok muka aku, dia kata lepaskan ini. Dia tak ada kena-mengena, lepaskan. Bila lepas tu lah aku pun tak cakap banyak. Siap-siapkan barang apa semua. Jiran-jiran kata kau kena lari. Sebab beberapa hari nanti kata akan berlaku lagi. Jadi cerita ni dekat Damsyik tuan-tuan. Dia kawasan Damsyik yang sekarang ni dikuasai oleh Tentera Bashar Assad. Dia kata kau kena lari. Memang betul kan. Beberapa hari kemudian kawasan tempat kediaman macam kita lah, macam Seksyen 8 gitu kan, kawasan perumahan tu polis kepung punyalah ramai, rempuh masuk, bunuh, tangkap semua. Dia pun lari dengan anak dia, dengan mak dia, dengan isteri dia lari. Sebab banyak perjalanan tu sampai ke kampung dia Idlib. Idlib tu dekat sepadan Turki Syria. Dekat sana lah. Dia kata 3 hari 3 malam kita tidur dekat tengah ni, dekat border ni kan. 3 hari 3 malam. Tuan-tuan bayang 3 hari 3 malam tidur dekat border. Macam mana makan, macam mana berak, macam mana kencing. Aku yang berlari dekat border tu 700 meter pun nak mampus kan, nak terberak, nak terkencing tu kat mana. Dia orang 3 hari 3 malam tuan-tuan. Dan akhirnya dia pun dibawa masuk ke kamp pelarian dekat kawasan Turki tu. Duduk dalam kamp tu. Dia pun kumpul semua anak-anak pelarian, mengajar lah. Dia alim, dia pandai mengajar Quran, mengajar hadis, ngajar. Beberapa lama kemudian datang satu mahat tahfiz daripada Turki, Istanbul, ziarah kamp tu, nak tengok keadaan anak-anak pelarian macam mana. Dia tengok kawan saya ni mengajar dalam tu. Dia kata kau ikut kami pergi Istanbul, bawa semua anak murid kau duduk Istanbul. Itulah ceritanya duduk dekat Istanbul lah. Gitu tuan-tuan. Tapi nak khabar cerita perjalanan hidup dia tu memang menyedihkan. Kan dia kata kalaulah tidak kena rahmat Allah kepada aku, lama dah aku mati. Rumah aku kena rampas semua. Dia kata kitab aku tinggal banyak ni je. Dia kata ni aku beli kat Turki, yang lain habis. Kau bayang 20 tahun aku belajar, berbanyak kitab aku, penuh dinding ni kan, kitab aku habis semua, dibom, dibakar oleh tentera Bashar. Tapi dia cerita tu dia tak sedih tu, dia happy. Dia kata cukuplah, aku dah sedih lama dah, aku tak nak sedih. Dia kata aku nak happy sekarang ni. Itu tuan-tuan, kisah yang sahabat ni 9 tahun kemudian bertemu Nabi SAW. Saya 20 kita bertemu penting kawan kerana Allah. Kita lawan kita boleh sembulan. Yang paling penting kita akan bertemu di padang mahsyar di bawah payung Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekadar itulah cerita kita pada malam. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang kisah sahabat Nabi Muthanna bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir. Sebagaimana biasa tuan-tuan, Mahat kami memerlukan bantuan daripada tuan-tuan semua. Wallahu a'lam.